Quran ni, dia panggil takrib, dia panggil dekat. Allah Ta'ala buang tu kerana nak bagi tahu, wahai Muhammad, kamu tak susah, aku ni dekat denganmu. Aku dekat pada kamu. Maknanya Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, wa nuyassiruka, aku memudahkan kamu. Memudahkan kamu. Bukan aku memudahkan untuk kamu. Tidak. Dibuang perkataan untuk tu, nak beritahu bahawa aku ni lebih dekat lagi untuk tolong kamu, wahai Muhammad. Tak perlu minta tolong dengan orang lain. Ni orang panggil beri isyarat Allah Ta'ala mendekatkan dirinya kepada Nabi. Dan ini adalah sebahagian daripada ilmu balaghah. Bila tidak ada satu huruf yang sepatutnya ada, dia membawa kepada makna yang lain. Wajib, kalau orang nak mengajar tafsir Al-Quran ni, balaghah ni wajib mengaji. Wajib mengaji, dia tak boleh tak mengaji. Sebab Al-Quran ni dia terlibat dengan gaya bahasa semua sekali. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ilmu balaghah ni lah paling pening kepala sekali. Pening mengaji ilmu balaghah ni. Kita bahasa Melayu, kita ni bangsa Melayu, nak belajar tata bahasa Arab satu, balaghah ni dia ada 3 dalam tu. Dia ada ma'ani, dia ada bayan, dia ada badi'. 3 perkara. 3 ni kena tahu. Keana ma'aninya, keana bayannya, keana badi'nya, semua kena tahu. Allahu Akbar. Waktu nak mengaji tu kena masuk tahfiz saya dah, nampak. Kita buat kelas orang tua pula. Mengaji balaghah dia tak. Balaghah ni akan dipelajari oleh budak-budak ni bila dia tahun 3, tahun 4 dia kena mengaji balaghah. Ilmu gaya bahasa Al-Quran. Ilmu gaya bahasa Al-Quran. Kerana kalau kita tak belajar ilmu ni, kita tidak akan nampak gaya bahasa Al-Quran itu berbeza dengan bahasa Arab. Itu tujuan dia. Bila Allah Ta'ala sebut begini, bahasa Arab sepatutnya dia ada benda ni, tapi Allah Ta'ala buang benda tu. Contoh ayat Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, bila orang tanya pasal aku wahai Muhammad, sepatutnya kena ada kul, menjawab wahai Muhammad. Sebab Allah Ta'ala sebut mula-mula tu, bila orang tanya pasal aku Muhammad, menjawablah begini. Tapi kul tu dia buang. Ayat lain semua ada kul. Yas'alunaka al-ahillah, mereka tanya pasal anak bulan. Kul, menjawab wahai Muhammad. Semua ada. Yas'alunaka anis syahril haram. Qul qitalun fih. Yas'alunaka al-khamr wal maisir, mereka tanya arak judi. Qul fihi ma ithmun kabir. Jawab Muhammad, kul tu ada. Tapi ayat ni tidak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni, sepatutnya ada qul fa inni qarib. Tapi tidak ada. Allah Ta'ala terus jawab, wa idza sa'alaka ibadi, bila hamba-Ku bertanya pasal aku Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Satu ayat belakang dia tu, ujibu da'watad da'i idza da'a, minta pada aku. Oh, rupa-rupanya dalam ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu bahawa kita nak minta dengan Allah ni direct, tak payah guna orang tengah. Maknanya Muhammad mu tak payah tolong jawab tak apa, aku jawab tu kerana bila hamba aku nak minta dengan aku, dia direct dengan aku. Tak payah melalui kamu, melalui siapa-siapa. Ini ilmu balaghah. Jadi buang kalimah, letak kalimah, sepatutnya kalimah ni, kena ada kalimah ni. Ini semua adalah ilmu balaghah. Kita boleh belajar sikit-sikit boleh lah. Saya sebut sikit-sikit, kalau sebut banyak-banyak ni jadi pening pula. Pagi-pagi ni pening dah, dengan perut berkosong lagi, adik-adik. Sebut sikit-sikit boleh, banyak-banyak tak boleh. Baik. Jadi Nabi kita, Allah Ta'ala beri isyarat pada Nabi kita. Selain dari memudahkan dakwah baginda, Allah Ta'ala juga memudahkan syariat untuk diikuti dan tidak sama dengan syariat yang lain. Contohnya syariat agama-agama lain yang mereka reka sendiri syariat mereka tu. Tak boleh, apa ni orang panggil, orang agama dia ataupun padri dia tak boleh kahwin.
banyak lagi rekaan-rekaan dalam agama lain yang tidak sama langsung dengan agama yang asal Allah Ta'ala buat turun pada dia. Kristian dia mengaku agama samawi, Yahudi duduk mengaku agama samawi. Agama samawi ni makna agama langit, agama asal. Tapi mereka ubah segala-gala dah, mereka memayahkan agama mereka pada hari ini. Sedangkan Allah Ta'ala buat turun agama ni adalah satu benda yang untuk manusia amal, dan Allah Ta'ala memudahkan agama ini. Dan Quran pun mudah. Quran ni sendiri Allah Ta'ala buat turun satu benda yang mudah. Oleh kerana itu Allah Ta'ala sebut walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Aku mudahkan Quran untuk kamu ni, tak payah. Orang yang rasa Quran ni payah, salah lah. Dia rasa payah Quran ni, tapi Allah Ta'ala yang buat Quran ni kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Aku mudahkan Al-Quran untuk kamu ambil pengertian, untuk kamu ambil kefahaman. Maknanya kalau belajar Quran dengan betul, dia akan jumpa kemudahan di mana. Kemudahan daripada sudut fahamnya. Walaupun kita mengaji nak tafsir Quran pecah kepala-kepala pun Tuhan kata mudah. Mungkin benda lain tu payah lagi. Baik, kita tengok ayat nombor yang ke-9. Mula ayat nombor 9 ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pujuk Nabi. Dan ini masuk pada tajuk yang ketiga dalam surah ni, perenggan yang ketiga dalam surah ni. Jadi ayat nombor 9 ni adalah ayat dia panggil tasliyah, satu pujukan pada Nabi. Kenapa Nabi perlukan kepada pujukan? Nak gaya Nabi, nak pujuk Nabi ni kenapa? Yang pertama sekali kerana Nabi ni manusia yang ada perasaan. Yang ada perasaan. Bila ada perasaan nak marah pun ada pada Nabi, perasaan melapar pun ada pada Nabi, kenyang pun ada pada Nabi, nak tidur pun ada pada Nabi. Sebab mana Nabi manusia? Perasaan takut, berani, semua ni ada pada batang tubuh Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala beri pujukan pada Nabi, fadzakkir inna fa'atid dzikra. Allah Ta'ala sebut, oleh itu Muhammad beri peringatan, kerana peringatan itu ada manfaat. Huruf fa ni, fadzakkir ni, dalam bahasa Arab dia panggil fa fasihah, iaitu fa yang menunjukkan konklusi ataupun konklusi ni apa dia? Kesimpulan dah. Kesimpulan. Selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala beritahu agama ni mudah, dan selepas kau dengar wahai Muhammad ayat sebelum daripada ni, maka fadzakir, beri peringatan. Beri peringatan. Jadi semua syariat agama yang Allah Ta'ala buat turun pada Nabi Muhammad SAW, tujuannya fadzakir. Fadzakir itu satu objek yang kosong. Objek kosong. Biasanya fadzakir bil Quran, beri peringatan apa benda yang ada dalam Quran ni. Satu. Dan biasanya Allah Ta'ala suruh Nabi memperingatkan satu perkara setelah Allah Ta'ala sebut kisah satu perkara. Contohnya Tuhan cerita kisah kaum Ad, kaum Samud apa semua, baru fadzakir ataupun wadhkur. Dua benda sama. Cuma waktu waw, waktu fa, tapi membawa makna lain, membawa keadaan yang berbeza tu. Huruf fa dengan waw. Namun begitu, wadhkur, fadzakir adalah salah satu daripada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi. Kalau wadhkur, memperingatlah wahai Muhammad. Wadhkur fil kitabi Musa. Ingatlah kitab mengenai kisah Nabi Musa. Wadhkur fil kitabi Ismail. Ingatlah wahai Muhammad kisah Nabi Ismail. Ingatlah pada manusia. Wadhkur fil kitabi Idris. Ingatlah berkenaan dengan Idris. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Muhammad menyebutlah, ingatlah pada orang berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Dalam ayat ni fadzakir, tidak ada benda di dalam tu, kosong. Suruh beri peringatan saja. Ini adalah salah satu daripada Arab panggil khulasah. Khulasah ni makna kesimpulan.
kesimpulan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada baginda duduk macam mana pun, peringatan yang keluar daripada mulut Nabi ni kena beritahu. Nabi sendiri kena beritahu semua peringatan-peringatan wahyu daripada Allah yang Allah Ta'ala sebut kepada dia. Mana-mana orang buat benda bid'ah, dia tak percaya pada ayat ni. Saya boleh kata gitu. Mana-mana orang buat benda yang Nabi tak buat, dia tak percaya pada ayat ni kerana dia telah menuduh Nabi bahawa Nabi tidak berikan semua peringatan, sehingga tertinggal satu amalan yang Nabi tidak ajar kepada umat ni, dan dia klaim bahawa Nabi tak buat, Nabi buat benda ni sedangkan Nabi tak buat benda tu. Dia telah reka agama baru dan reka amalan baru. Jadi berat ni orang buat benda perkara yang Nabi tak buat ni, sebab dia klaimkan Nabi lupa nak beritahu benda begini. Sedangkan tidak. Sedangkan kehidupan Nabi ni sentiasa beritahu. Kehidupan Nabi sentiasa menyampaikan syariat. Kerana apa Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu? Inna fa'atid dhikra, jika peringatan itu beri manfaat. Baik. Ini orang panggil satu kenyataan yang bersyarat. Satu kenyataan yang bersyarat. Maksudnya, kamu beri manfaat wahai Muhammad kalau peringatan itu dapat memberi manfaat. Manfaat kepada dua, sama ada diberi orang yang diberi ataupun orang yang memberi. Itu tafsiran pertama. Berilah manfaat wahai Muhammad, tapi syarat inna fa'atid dzikra, peringatan itu, kalau peringatan itu dapat beri manfaat, sama ada manfaat itu kepada kamu ataupun kepada orang yang kamu beri peringatan. Sebab ilmu ni dua perkara, dia pun dapat manfaat dan orang yang diberi ilmu pun dapat manfaat. Dua-dua ni dapat manfaat. Tafsiran yang pertama. Tafsiran yang keduanya, inna fa'atidz dzikra ni boleh kita terjemah dengan sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat. Akan memberi manfaat. Maknanya Muhammad, kamu sebut dulu. Kerana peringatan kamu ini akan memberi manfaat bagi orang yang nak ambil peringatan. Kamu sebut pasal surga, ada manfaat dia. Kamu sebut pasal neraka, ada manfaat dia, Muhammad. Kamu sebut pasal akhirat, ada manfaat dia. Segala peringatan-peringatan yang aku sebut pada kamu berbentuk surga, berbentuk neraka, berbentuk nikmat, berbentuk azab, kamu kena beritahu. Kerana dalam tu akan diambil manfaat oleh orang yang nak, dan diri kamu sendiri pun ada manfaat. Itu tafsirannya yang kedua. Banyak lagi tafsiran, ada 7, tapi kita tak mau baca semua lah. Kita baca 2 sahaja. Kita baca 2 sahaja, sebab pendapat ulama banyak berkenaan dengan ayat ini. Baik. Jadi apabila Nabi SAW disuruh beri manfaat ataupun beri peringatan, adakah Nabi seorang kena beri peringatan? Itu soalan dia. Kita tak payah. Tidak. Kerana ada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, baligh anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Apa maknanya? Sampaikanlah peringatan yang aku sebut daripada aku walau ayat, walaupun satu ayat. Oleh kerana itu semua orang kena jadi penyambung kepada risalah Nabi. Sikit cara sikit, banyak cara banyak. Orang hak banyak sikit dapat, dia mengajar mungkin. Hak sikit dapat, paling kurang dia boleh amal diri dia boleh beritahu anak cucu dia boleh beritahu kaum keluarga dia. Yang penting baligh anni, sampai daripada aku, bermakna kena ambil hak Nabi. Sebab daripada aku Nabi sebut. Bukan sampaikan daripada tok guru kamu yang bukan mari daripada aku. Baligh anni, yang pertama sekali tok guru ke alim ulama besar mana pun dipastikan anni, daripada aku. Itu konsep dia. Walau ayat, walaupun satu. Mak marilah zikir berjela-jela panjang pun, tapi bukan hak Nabi ajar,
bukan hak Nabi suruh, dia tak jadi apa juga. Bukan main banyak zikir baca, tapi tidak hak Nabi, hak benda lain. Dalam buku hak orang duk beli tu, buku apa lama-lama hak warna merah tu, dia saya lupa nama buku tu. Dalam tulisan Jawi hak lama, tulisan tebal, buku dia warna merah gitu. Ada doa akasyah, mukasyah, macam-macam doa dalam tu. Semuanya benda yang tidak ada nas daripada Nabi SAW. Rugi sungguh, kita rugi. Beramal, semangat nak beramal tu ada, tapi tengah-tengah tu kena tipu syaitan. Tipu syaitan. Syaitan duk bawa pergi jauh, tak baca hak Nabi. Bila tak baca hak Nabi, jadi lagu tu. Ayat Quran boleh kita ambil juga untuk zikir hidup kita ni, tapi dengan syarat biar kena dengan keadaan dan tempat. Biar kena dengan keadaan yang tempat. Boleh kita ambil doa-doa dalam Al-Quran, kita nak ambil, kita nak amalkan dalam kehidupan kita, tak apa. Syaratnya biar kena dengan keadaan dan tempat itu, supaya tajuk pada ayat itu tak lari banyak. Baik. Jadi kita kena terimalah kerja Allah Ta'ala ni kepada kita semua, iaitu supaya kita buat fadzakir, beri peringatan kepada siapa-siapa pun. Jadi kalimah az-zikra, fadzakir in nafa'at az-zikra, zikra ni adalah peringatan yang kuat sekali. Maknanya kena beri peringatan yang hebat. Kena pandai cari peluang, kena tahu ilmu komunikasi. Maknanya kamu dalam memberi ingatan ni, biar dia jadi az-zikra, biar dia jadi kesan yang mendalam. Di antara salah satu nama Al-Quran juga az-zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran ini, az-zikr. Kerana Al-Quran ini bentuk peringatan. Baca ayat Quran, dia peringat masalah akidah. Baca ayat Quran, dia peringat masalah syurga neraka. Baca ayat Quran, dia peringat masalah dosa pahala. Semua ni mari daripada Al-Quran, dia tak mari daripada benda lain. Oleh itu Muhammad, kamu kena memperingatkan orang, di antaranya fadzakir bil Quran, dengan Al-Quran. Maknanya segala ilmu ni, tazkirah ke apa ke, biar orang dapat apa dia yang dimaksudkan tersebut. Oleh kerana itu, di antara ilmu dakwah ni, dia ada uslubud dakwah. Seorang ulama kita, Allah maghfir lahu, Dr. Abdul Karim Zaidan. Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama usul yang hebat, asal daripada Iraq, ibu negara, di-attack oleh mereka syarikat sebagainya, duduk di Yaman, meninggal di Yaman. Masa saya pergi ke Yaman tu, umur dia tua sangat, dah 90 lebih dah umur. Dia mati dia umur dekat 100. Orang yang hebat. Tak ada lah, seluruh universiti dunia ni mengaji kitab dia, Al-Wajiz bil Usul Fiqh. Masalah usul fiqh ni, seluruh dunia ni, universiti Islam mana pun, mesti awak mengaji kitab usul tahun 1 ke tahun 2. Kita usul mana? Usul fiqh Abdul Karim Zaidan. Di antara kitab usul yang ditulis itu usulud da'wah. Usulud da'wah pun ditulis juga. Uslubud da'wah pun ada. Uslub cara. 3-4 perkara disebut dalam tu. Di antaranya, cara kita nak berdakwah ni, kita kena tengok keadaan tempat tu macam mana, orang di situ lagu mana, untuk kita sampaikan satu perkara. Saya mengaji dulu, dia kata tak munasabah kalau orang kampung tu miskin, tak munasabah orang kampung tu dia tu susah, kamu nak pergi bercakap pasal derma dia, boleh lah. Dah, orang kampung susah, cakap pasal derma, kita kena derma apa, dia nak betah kedarah ke dia pun tak ada duit. Nampak ni, kais pagi makan pagi, tapi nak bercakap juga pasal derma boleh lah, tapi tidak memberi kesan. Mungkin kamu kena bercakap pasal kita kena redha, walaupun kita susah ni, kita usaha macam mana pun Allah Ta'ala akan beri semangat untuk membina kehidupan, supaya tidak hiduplah keadaan susah selalu. Semua tu mengaji dalam dia panggil madah tarbiyah. Tarbiyah, dia kena mengaji, kena bab akhlak, dia kena mengaji bab adab,
Dia kena ngaji bab dakwah, terutamanya bab dakwah. Bab dakwah ni satu benda yang kadang-kadang orang silap faham berkenaan dengan dakwah. Dakwah ni mesti berpaksi di atas sunnah nombor satu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah, di atas basirah, di atas hujjah Al-Quran dan Sunnah. Baru jadi. Dia tak boleh main dakwah orang. Banyak orang dakwah sekarang dengan uslub yang macam-macam, dengan menyanyi lagunya, dengan menasyidnya. Dia kata dakwah. Sekerak jalan. Tidak sampai kepada matlamat dakwah yang sebenarnya. Kerana matlamat dakwah yang sebenarnya, yang pertama sekali, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan, aku bangkitkan pada setiap umat ni Nabi, seruan dia ani'budullah, jadi hamba Allah, wajtanibut taghut. Nak jadi hamba Allah itulah kena ada la ilaha illallah. Nak lawan taghut itulah kena tahu taghut tu siapa. Kalau kita tak tahu taghut tu siapa, kita nak lawan lagu mana? Nah, kalau orang main politik zaman dulu, dia tahu kerajaan taghut tu, dia tahu. Waktu dia tahu, dia kata kerajaan taghut, dia baca ayat la man yakfur bit taghut wa yu'min bil habbi, ayat dia baca. Zaman dia jadi pembangkang, baca ayat taghut. Zaman dia kerajaan, dia kena jaga molek-molek, takut dia jadi taghut pula. Pesanan lah daripada penaja. Dah. Baik. Allahu akbar. Saya cakap gini ni, ada orang politik juga mesej saya. Dia kata, bagus tak? Dia kata, bagus. Entah kata bagus, dia kata. Kena tegur, dia kata. Anak nak tegur, anak duduk dalam dah, dia kata. Pandai juga dia. Dia nak tegur sama-sama dia tu, dia duduk dalam dah, dia kata. Tegur lagi. Dia kata, tak apa, dia kata. Tak apa dah kalau nak dengar. Mungkin dia nak tegur atau dia malu pada kawan dia. Allahu akbar. Payah bila hidup dalam keadaan ada kepentingan. Ada kepentingan. Kita tak ada kepentingan apa. Hidup ni kalau ada kepentingan tertentu, susah. Nak jaga hak ni, nak jaga hak ni, banyak benda kena jaga. Tapi kalau hidup ni tidak ada kepentingan kita Allah dan Rasul saja, insya-Allah lah. Tuhan bagi kepada kita, tunjuk jalan kepada kita. Yang mana yang kita nak. Soal orang nak beri makan pada kita ke, orang nak beri gaji ke, orang nak beri apa, itu soal nombor dua. Rezeki Allah ni luas. Bumi Allah Ta'ala ni luas. Boleh tahan nak cari rezeki di mana, boleh tahan nak ambil rezeki di mana. Muka bumi Allah ni luas. Dan Allah Ta'ala janji, kita semua kena yakin ayat yang saya selalu sebut. Saya dah cerita baru ni. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit itu Allah Ta'ala beri rezeki, mari pada langit rezeki ni, wa ma tu'adun, dan apa dijanjikan kepada kamu. Maknanya rezeki itu ada, Tuhan janji pada kita. Sikit dengan banyak ya. Sikit tak apa, cukup. Kalau banyak sampai lebih pun pening kepala juga. Tuhan dah janji siap-siap rezeki bagi kita. Banyak ni. Ya Rabbi. Baik. Ayat nombor 10, kita tengok satu ayat lagi sebelum kita habis ni. Sayadzakkaru man yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Tu dia. Allah Ta'ala kata beri peringatan Muhammad tadi kepada siapa saja. Tapi peringatan itu sayadzakkaru. Urut sin dalam ayat sayadzakkaru ni. Sayadzakkaru ni kita kena terjemah tidak lama lagi dia akan dapat peringatan. Maksudnya terus bagi peringatan. Kalau dia tak terima hari ni, satu hari dia akan terima. Yang terimanya, saya dzakkaru man yakhsha, iaitu siapa yang takut. Man bukan kata yang spesifik pada satu orang, tidak. Man makna siapa sahaja. Allah Ta'ala tak guna perkataan alladhi yakhsha. Alladhi ni dia lebih spesifik sikit. Saya dzakkaru alladhi yakhsha. Boleh juga kata begitu. Kalau ayat, kalau dari segi bahasa Arabnya, saya zakkaru alladhi yakhsha. Tapi alladhi itu dia lebih spesifik pada satu orang. Tapi kalau Tuhan kata, saya zakkaru man makna siapa saja. Melayu ke dia, Cina ke dia, Arab ke dia, siapa orang Perlis ke orang mana pun, tak kira, siapa sahaja
yang ada satu benda je, itu yakhsha. Yakhsha ni takut kepada satu benda yang lebih hebat daripada kita. Tu yakhsha. Ada kita takut pada satu benda yang dia tu tak hebat pun daripada kita, apa kita takut ke dia? Pelik juga. Takut ke hantu. Nah, hantu nak bawa kereta pun tak boleh. Nak goreng telur pun tak boleh hantu. Tapi kita nak takut ke dia? Ni orang panggil takut bodoh, orang panggil. Takut jenis takut bodoh, takut ke hantu. Takut dengan khayalan. Dia akan menggambarkan benda yang kita khayal. Dia tak tahu kita khayal apa, tapi gitu dia akan gambar ni Tuhan ni terbang sini. Ada bendanya, tapi kita tu khayal lebih kadang-kadang. Benda tak ada apa pun. Macam orang menikah dua lah, contoh. Nah, dia punya balik di rumah ni, dia khayal bini dia tahulah sudah lah, habis pinggang pecah lagi ni. Balik di rumah bini senyum je. Nak bini tak tahu. Kalau tahu putus kepala tu. Nah, maknanya dia khayal lebih. Benda tak ada apa-apa lagi, khayal tu lebih dah. Jadi ada juga orang jenis begitu. Yakhsha ni maknanya takut kepada benda yang lebih besar daripada kita. Dalam ayat dalam apa ni perkataan lain disebut khasyatillah. Khasyatillah. Takut jenis khasyah ni ada dua tiga patah perkataan. Taqwa makna takut, al-khauf makna takut, khasyah makna takut. Tapi berbeza keadaan, tiga-tiga ni berbeza. Khauf takut juga, tapi takut jenis lain. Takut dengan barang yang nak berlaku. Tu khauf. Sebab tu barang yang nak berlaku ni depan ni, Allah Ta'ala kata la khaufun alaihim. Jangan takut pada benda yang kamu nak hadap ni. Wala hum yahzanun. Jangan sedih pada benda yang lepas. Takut je ni benda nak hadap, tak perlu takut. Kata ada Allah. Takwa pula, ini takwa, takut yang kena ada setiap orang. Kalau takut takwa ni, dia membuahkan keimanan kepada Allah. Khasyatillah ni takut kepada benda yang lebih besar pada kita, dan kita kenal benda tu, bukan kita tak kenal. Maknanya, orang yang ada khasyatillah, dia takut dalam keadaan dia kenal Allah Ta'ala. Takut pada polis, kita kenal polis. Sebab apa? Sebab dengan baju dia, dengan lambang dia, apa semua kita kenal dia polis. Ni JPJ. Ni kawan ni, salah. Sebab tu kita takut. Tapi kalau kita tak kenal ramai-ramai, siapa dia mari ramai-ramai kita tak kenal, tak tahu SB ke apa ke, kita tak takut. Baju polis boleh tak pakai. Ya pun kita tak kenal, kita takut ke tak? Takutlah, kita cakap je kenapa. Kalau dia ada tu, kita beringat sikit. Hak lebih hebat lagi, tak kira ada ke tak kira apa, tak kira. Dah siapa-siapa pun, dia tak takut kat orang. Tu hebat lagi. Orang hak gedebel, samsing je. Tak takut kat orang. Kapung dia je, kapung kan. Tak gedebel. Orang dalam mata ayat ni, dia hebat sungguh. Nampak orang tu, nampak orang ni. Pergi di Mekah, tak ada apa. Nak pulah ke orang Sudan. Orang Sudan tinggi pada dia, mata tekak besar mata paik tu. Nak pulah kepala ke dia begitu je. Nampak ni? Tak ada, hilang dia punya gedebel dia, samsing dia tu tak ada lah. Allah Ta'ala buat mari sakit gigi sikit pun sakit. Apatah lagi sakit lagi. Hilang dia punya power dia tu. Maknanya Allah Ta'ala sebut saya dzakkaru, beri peringatan, tidak lama lagi peringatan diambil oleh yakhsha, yang takut, yang jenis mengenal Allah Ta'ala. Maknanya peringatan Al-Quran ni hanya orang yang kenal Allah dan takut pada Allah Ta'ala saja yang ambil. Orang lain dia tak akan ambil. InsyaAllah esok kita akan sambung ayat yang ke sebelah ni, iaitu berkenaan dengan orang yang celaka, orang yang nasib malang. Allah Ta'ala sebut ni, dia ni syaqawah, makna bernasib malang sungguh dia hidup, kerana dia menjauhkan diri daripada peringatan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi